Hai, apa khabar anda semua? Berjumpa lagi dalam video Bonda Nick ya. Kali ini Bonda nak berkongsi cerita pada anda semua tentang gejala berlebihan makan cili padi ataupun cabai rawit. Cabai rawit ya. Kita tidak boleh makan berlebihan ya. Bonda nak berkongsi cerita tentang berlebihan makan cili padi ya. Ya, kita terlebih maklum ya, makanan pedas memang yang sangat sinonim dengan cita rasa lidah rakyat kita semualah di ASEAN ya. Lazimnya hidangan dalam satu menu sehari-hari makanan jenis itu menjadi kegemaran kerana mampu menambahkan kepuasan dan melengkapkan sajian yang kita makan ya. Ya. Sejak kebelakangan ini muncul pula tren cabaran menghabiskan makanan dengan tahap kepedasan yang luar biasa. Jadi misalnya tular di cabaran makan semangkuk ini mie segera dengan pedas yang melampau ya. Itulah keadaan tren sekarang ya. Jadi ianya berjaya menarik reaksi orang ramai apabila video-video tersebut dirakam dan dimuat naik di Facebook, di YouTube dan Instagram misalnya ya. Jadi tren makan makanan pedas ni diperlihat seolah-olah menjadi satu kegilaan terutamanya dalam kalangan golongan muda yang kian berlomba-lomba untuk cuba merasai menu sedemikian ya. Jadi makanan pedas memang sedap dan menyelerakan pun begitu. Dalam sebuah tinjauan yang dilakukan oleh Public Health Malaysia dan negara-negara lain, majoriti ialah 79% ya berpendapat makanan pedas memudaratkan kesihatan. Bonda setuju itu. Jadi gini ya, hanya 658 netizen atau 21% saja memilihnya ia baik untuk kesihatan ya. Masing-masing ada pendapat yang sebaliknya ya. Jadi pedas adalah rasa panas atau pedih di bahagian bibir kita, mulut dan lidah apabila seseorang mengambil makanan yang mengandungi cili atau lada ya. Jadi cili tergolong dalam kumpulan sayur-sayuran, maka mengambil sayuran adalah sesuatu amalan yang baik ya. Namun begitu, jika cili dengan pakej kepedasan yang menggila gitu, apakah ada kebaikannya? Jadi Bunda tanya sekarang, adakah makan berlebihan cili adakah baik? Apakah kebaikannya? Cuba cerita, cuba kongsi cerita bersama Bunda ya. Bunda nak berkongsi cerita ya. Ada di antaranya kalau mau menjaga kesihatan kulit muka kita, mau muka kita tidak berjerawat ya, anda harus berjaga-jaga. Hindari makan cili padi ataupun cabai rawit berlebihan. Ia menimbulkan jerawat pada muka kita. Ini betul ya, Bunda tidak main-main ya. Lagi satu, tambahan lagi, makan makanan pedas keterlaluan boleh memberi impak kepada kesihatan. Anak juga memang seorang yang sangat gemar makan segera yang pedas. Salah satu anak angkat saya, dia gemar makan makanan yang sangat pedas sekali. Dia tidak serik dan selalu makan makanan sebegitu biarpun pernah mengalami sakit perut dan cerit-berit pada keesokan harinya. Jadi ini dia ya. Amat gusar ya apabila anak kita ni terlalu gemar makanan yang jenis pedas. Jadi kongsinya, hampir setiap anak gadisnya itu akan menikmati makanan yang begitu pedas. Yang masih remaja suka juga makan pedas. Lepas itu komplain mukanya banyak jerawat. Kalau kamu makan cili padi berlebihan, ya dia mengakibatkan kulit kita ada kesan sampingan. Dia akan menggerutu jerawat. Ya, muka kita nanti kulit muka kita seperti kertas pasir. Ya, anda jangan ketawa ya. Ini betul ya. Ya, yang pasti bukan ada orang ramai dalam kalangan masyarakat kita gemar makan makanan yang pedas yang dirasakan lebih
dan puas apabila dapat menikmatinya. Jadi hakikatnya, apakah impaknya sebenarnya baik buruk makanan pedas? Sila kongsi ya sama Bonda ya. Harus dipikirkan. Jadi jika ditinjau satu kajian prospektif besar melibatkan lebih 400,000 peserta dijalankan di negara-negara besar, tak perlu Bonda sebutkan di sini, sudah tentu ramai akan memilih menyantap makanan yang jenis pedas. Tengok tu degil ya. Jadi kajian memerhatikan yang disiarkan di dalam British Journal of Medicine itu mendapati individu yang mengambil makanan pedas 6 atau 7 hari seminggu mempunyai kadar kematian yang lebih rendah. Ya, kebaikan kepedasan itu dikatakan 14% memberi kesan kepada peserta dalam tempoh kajian berbanding dengan individu yang kurang mengambil makanan pedas dengan purata sekali hari seminggu, sekali je seminggu untuk seminggu. Itu okey, itu wajar ya. Jadi demikian kajian seumpama tidak membuktikan kaitan langsung ya, tetapi hanya menyatakan ada hubungan yang mungkin secara tidak langsung ya. Sungguh hangat topik ini kerana dia cili padi cabai rawit, jadi dia hangat. Jadi Bonda ingin menambahkan ada juga sedikitlah kebaikannya ya. Jadi antara kelebihannya ialah cili ini merupakan sejenis tumbuhan ya yang sangat kaya dengan vitamin C, E dan juga provitamin A ya. Dia sebangsa lah satu keturunan dan berjenis sayur-sayuran. Ada juga vitaminnya ya, dia juga mengandungi zat besi. Dia punya zat besi juga ya. Jadi pengambilan makanan pedas atau cili dalam masakan ia boleh membantu menampung kekurangan zat besi yang kurang dalam tubuh kita ya, yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Kadang-kadang orang yang suka selalu sejuk-sejuk ya, tak tahan dengan sejuk, dia boleh makan cili padi ya, tapi jangan berlebihan lah ya sayang, ala kadar sudahlah ya. Ya, Bonda ingin menambahkan lagi di sini ya. Bagi sesiapa yang ada penyakit puasir ya, anda tentu maklum penyakit puasir tu kalau orang makan berlebihan cabai rawit ataupun cili padi, dia akan menambahkan parahnya buasir pada diri anda ya. Itu salah satu daripadanya. Cuba elakkan ya. Ya, lagi satu Bonda ingin menambahkan ya. Bila kita makan cili padi, kita rasa pedas ya. Kita akan minum air bergelas-gelas. Kita akan sedut angin masuk dalam perut kita. Itu salah satu menyebabkan perut kita akan boncit ya, tidak cantik dilihat ya. Jadi kerana lihatlah bila sudah kepedasan, kita akan minum air bergelas-gelas seperti yang ini. Akibatnya apa? Akibatnya perut anda masuk angin. Setiap kali kamu menarik nafas seperti kepedasan kan, jadi kamu menyedut angin masuk ke dalam perut kamu. Ya, jadi inilah akibatnya. Perut kamu gebojel, boncit ya, mengelebar begitu ya. Jadi macam inilah perut kamu ya. Terlalu banyak menyedut angin, minum air bergelas-gelas, inilah akibatnya ya. Setakat inilah dulu perkongsian Bonda untuk sekianlah dulu perkongsian Bonda cerita tentang gejala cili padi ni ya. Sehingga kita berjumpa di lain waktu, di lain masa. Thank you so much guys. Thank you so much. Bye. Love you.